إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر الآية. Tentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang saya muliakan, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi barisan HK Surau. InsyaAllah ambil masa tuan-tuan, minta maaf ambil masa sikit, kita borak-borak, kita sembang-sembang insyaAllah. Tarawih kan, kita rehat-rehat kan. Tarawih tu maksud dia rehat-rehat kan. Lepas tu kita sambung pula kan insyaAllah. Datuk Allah Subhanahu Wa Taala minta izin tuan-tuan sambil masa sikit untuk kita sambil kita berbincang-bincang, rehat-rehat. Kita nak isi sikit dengan tajuk pecut ni. Pecut kan. Kalau siapa pernah balik daripada sini ke Bangi ataupun Bangi ke sini malam esok kan, tengok orang pecut banyak. Kan anak-anak kita lah kan, sahabat-sahabat kita pecut daripada dia highway Sangat Besi tu kan, dia pecut tu. Dia ada gaya tu kan. Saya tengok dia ada gaya. Dia ada cara dia. Dia bukan terus masuk gang 4 terus. Dia daripada tol Sangat Besi tu, dia tengok dulu, ni line clear, polis tak ada. Yang tu dia punya yang first dia. Lepas tu dia tengok pula kereta, ada tak kereta, trailer yang lepas tol tu, ada trailer satu, relax dulu. Lepas tu dia akan berhenti di Shell. Biasanya dia orang kumpul kat Shell, dia akan tekan gear sampai dia exit dekat UPM. Exit dekat UPM, dia U-turn balik. Biasa U-turn balik. Saya tengok dia ada gaya tuan-tuan. Kalau geng-geng EX5, dia ada gaya dia kan. So saya tengok spoket dia, orang spoket tak tuan-tuan, spoket kan, spoket belakang tu saya tengok kecil-kecil, dia tak ada yang besar-besar. Sebab dia tahu dia nak pergi dalam lebih kurang dalam 10 km. Dia kalau spoket besar, dia pick up awal dia. Pernah lah merempit dulu kan. Pernah lah merempit dulu kan. Rasa sikit-sikit lah, pernah rasa asam garam pernah kan. Jadi kalau kita tengok kalau nak lari 100 meter, dia tak boleh spoket besar, tak spoket kecil, dia kena spoket besar. Bila spoket besar, dia akan pergi laju. Pergi laju, dia panggil pick up awal panggil pick up mula kan. Tapi kalau kita spoket kecil, dia akan pick up di ujung. Makin kecil makin ujung. Dia memang first dia akan berat, tapi ujung dia pergi laju kan. Lajak betul, istilah lama sangat tak merempit kan. Lajak tu. Masya-Allah. Kita ada kan, masya-Allah. Tak so boleh kita jemput ni, boleh kita kan bagi macam mana nak pecut tu kan. So tajuk pecut kita malam ni tajuk pecut Lailatul Qadar. Dan nak sama dah pecut kan atas highway dengan pecut Lailatul Qadar. Jadi ulama bagi tahu bila malam Lailatul Qadar ni makhluk Allah yang paling mulia, kalau dia turun, malaikat Jibril kan, Lailatul Qadar dia akan turun. Kalau yang hidup, dia lah yang paling mulia sekali. Baginda SAW adalah paling mulia, tapi baginda dah wafat kan. Tapi baginda SAW dah wafat. Yang masih lagi hidup, yang turun malam Lailatul Qadar adalah Jibril AS. Lepas tu ulama bagi tahu malam Lailatul Qadar ni turun bukan seorang dia. Wal malaikatu war ruh, dalam setengah ayat wal malaikatu war ruh, malaikat dulu dan ruh. Ruh tu adalah Jibril AS. Dalam ayat yang inna anzalnahu fi lailatul qadr itu ruh dulu baru malaikat. Ulama beritahu jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar tu lebih ramai daripada makhluk di bumi. Asyik tuan-tuan, makhluk paling mulia yang hidup. Lepas tu makhluk yang memang pernah jumpa dengan Nabi SAW. Kita nak jumpa kat mana tuan-tuan? Kita takkan jumpa lagi orang yang pernah jumpa Nabi SAW. Tak akan jumpa. Kecuali kita akan selisih dengan dia pada malam Lailatul Qadar. Memang tugas dia jumpa Nabi. Tugas dia bawa wahyu jumpa Nabi, dia akan turun pada malam Lailatul Qadar. Yang itu besar malam Lailatul Qadar tuan-tuan, besar.
Kalau kita tengok tuan kalau saya lah, saya tuan-tuan, contoh kita duduk rumah tiba-tiba sampai surat, anda kena bertugas di Afrika selama setahun, kan? Kita agak-agak berapa duit nak bawa tuan-tuan? Kalau setahun 12 bulan, mungkin sebulan ni kita akan guna 10,000 lebih kurang, kan? Kalau 12 bulan maulah dalam 120,000 kita bawa pergi Afrika, sebab kita tak balik setahun. Contoh kita duduk rumah tengok-tengok dapat sampai surat, anda kena bertugas di Afrika Selatan selama 10 tahun. Berapa duit nak bawa? Mungkin saya lah, kalau saya akan bawa, kalau setahun 120,000, mungkin sejuta lah, 1.2 juta saya bawa, kan? Sebab 10 tahun. Kalau contoh dapat surat 50 tahun kena pergi duduk Afrika, tak boleh balik, berapa nak bawa? 50 tahun, mungkinlah 50 tahun, mungkin banyak juta saya bawa tu, kan, betul tak? Kalau dapat surat pergi selama-lamanya, nak bawa berapa tahun? Nak bawa pergi tak balik, agak-agak nak bawa berapa banyak kalau saya bawa banyak tak balik, tuan-tuan, tak balik. Tu sebab saya pun terfikir, kita umur kita 60-70 tahun, ya kan, kita pergi tak balik, nak bawa banyak mana, tuan-tuan? Saya kan, kalau saya umur saya, Allah Alam lah, kalau saya, contoh saya mati umur 50 tahun, bila saya mati, saya nak bawa amalan banyak mana, tuan-tuan? Untuk pergi jauh, lama, tuan-tuan. Masuk hari pertama saya meninggal, ulama bagi tahu, tak tahu apa lama kita dalam barzakh, hidup bangkit balik di mahsyar, ada semua 1000 tahun, ratus ribu tahun di mahsyar, duduk di mahsyar nak titiang sirat pula, ulama bagi tahu 500 tahun dia menaik, 500 tahun mendata, 500 tahun turun balik, baru sampai syurga. Lama. Nak bawa banyak mana amalan, kan, duit kita, kan. Saya pun terfikir, macam mana kita, amalan kita, ulama umat akhir zaman ni tak lama. Bani Israel 500 tahun biasa. Ibadat dia orang memang kita jam lah. Tengok dia orang, dahsyat. Ada seorang makcik tu menangis. Menangis. Makcik zaman Bani Israel lah, zaman dulu, kan. Menangis. Seorang Nabi, duduk seorang Nabi tu tanyalah, kenapa makcik menangis? Dia kata, anak saya meninggal. Umur anak makcik berapa umur? 200 tahun. 200 tahun. Makcik nak tahu tak? Akhir zaman nanti, dia orang hidup 60 tahun je. 60-70. Makcik tu kata, kalau saya hidup zaman tu, saya akan duduk ibadat di tepi batu besar. Kalau matahari naik sebelah sini, saya menyorok belakang, tak kena matahari. Kalau matahari duduk sebelah sini, saya buat sampai saya mati, kata makcik tu. Sebab singkat sangat. Umur kita singkat sangat. Jadi dalam satu riwayat Ibnu Abi Hatim, riwayat tu Nabi SAW duduk borak-borak dengan Nabi SAW, Nabi Muhammad kita, kan, duduk borak-borak dengan sahabat, kan. Dalam borak-borak Nabi dengan sahabat tu, sampailah satu kisah yang Nabi cerita tentang seorang Bani Israel. Dia malam tahajud direct, esok pagi pergi berperang. Lepas tu malam tu pula tahajud direct sampai subuh, esok pagi pergi perang. Selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Tak lama lepas tu, lepas habis borak, turunlah ayat yang saya baca tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. So, kami telah turunkan Quran dalam malam Lailatul Qadar. Jadi ayat last sekali tu, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita dah lah umur sikit, kan, umur sikit, jadi time kita nak top up ke mana? Top up kita adalah malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. So antara tips-tips yang ustaz-ustaz kita dia ada cadangkan, apa kita nak buat pada malam tu. Dalam hadis yang sahih riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Aisyah, dia ditanya Rasulullah, kalau saya jumpa malam tu nak buat apa? Kalau jumpa malam tu nak buat apa? Nabi kata ke solat? Dalam hadis tu Nabi tak cakap solat. Nabi kata ke baca Quran? Dalam hadis tu Nabi tak sebut baca Quran. Nabi kata baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lain, Allahumma innaka afuwun karim. Ada ulama bagi tahu karim tu ulama yang tambah. Dalam hadis yang sahih tak ada perkataan karim. So dua-dua boleh baca. Siapa nak baca ada karim pun boleh, tak ada karim pun boleh, dua-dua boleh.
Allahumma innaka, wahai Allah, sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf, karim, maha mulia. Fa'fu anni, fa'fu anni itu last sekali kan, afuwun karim tuhibbul afwa, engkau sangat suka memaafkan. Fa'fu anni, ampun dosa saya. Itu riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia kata itulah yang Nabi ajar kita. Ada ulama bagi tahu kalau kita nak buat tu malam tu, kalau kita buat satu malam macam kita buat 1000 malam, 1000 bulan. Kita buat malam tu satu benda macam kita buat 1000 bulan. Sama dengan 80 tahun. 83 tahun. 83 tahun. Setengah ulama beritahu 83 tahun 3 bulan. Jadi ada arwah ustaz kita di Indonesia, ustaz saya pun lupa nama apa kan, yang dah meninggal muda tu, yang Arab tu kan, Syekh apa? Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir. Dia kata sebagusnya kita cuba letak dekat rumah kita satu tabung. Kan? Tabung. Malam ni lah kena letak tabung satu kan. Bangun pukul 3 pagi ambil RM1, letak RM1. Dia kata kalau RM1 tu kalau kena malam Lailatul Qadar, macam kita sedekah selama 1000 bulan. Banyak kan? Setengah orang dia ambil nombor akaun kan, nombor akaun surau ni kan, malam tu transfer duit, malam tu transfer duit. Malam esok pula, selama kita percaya 21 malam 21 malam ni, malam 23, 25, 27, 29, so 5 malam je kan, RM5 je tuan-tuan, RM5 je. Malam ni RM1, lepas tu malam lusa pula RM1 kan, RM1 setiap, paling kurang lah. Lepas tu malam 29, 30 tu datang surau masuk, jangan pergi beli barang pula kan, tu tabung kita, bukan tabung surau kan. Bagi tahu anak-anak, okey ni ayah nak buat ni tabung surau, tapi duduk rumah kita. So malam ni kita mula menabung. Kalau kita ada akaun lagi lah bagus, transfer kan. Sekarang dah boost kan, transfer. Lagi apa lagi tuan-tuan? Tips ya, tidur awal kan. Tidur awal. Lepas tu kalau kita dapat 10 kali, macam kita umur 800 tahun kan. Kalau dapat sekali 83 tahun, kalau 10 kali jumpa, 10 kali jumpa malam Lailatul Qadar, macam 833 tahun. Panjang kan tuan. Lepas tu yang apa lagi tuan-tuan sebelum saya lupa. Saya ni jenis lupa. Tengok nota tuan-tuan, tengok nota. Kalau kita tengok Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami telah turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Quran ni turun malam Lailatul Qadar. Malam tu jadi mulia sebab ada Quran kan. Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia sebab dia ada Quran. Jibril dia jadi mulia sebab dia bawa turun wahyu Quran. Bila Ramadan bulan yang paling mulia sebab dia ada diturunkan dalamnya Al-Quran. So yang orang yang ada Quran dia jadi mulia. Kalau tuan-tuan tengok di negara-negara Arab, biasanya bila dia orang mati kan, bila mati ada orang mati dia akan tanam kawasan perkuburan yang jenis ni kawasan yang tak hujan lah, dia buat bilik-bilik bawah tanah. So bilik-bilik bawah tanah tu kalau mayat pertama dia letak bilik pertama, lepas tu sendal dengan batu menghadap ke arah kiblat. Kalau mayat yang kedua letak bilik kedua. Contoh ada 8 bilik, kalau mayat ni ke-9 dia akan letak bilik pertama balik. So dia boleh tengok buka pintu kan, dia tanah keras, so bawah tu ada bilik-bilik, dia tak runtuh. Dia tengok oh ni hancur. Kalau hancur dia sapu-sapu tulang-tulang letak tempat lain. Tapi ada yang tak hancur, ada yang tak hancur mayatnya. Biasanya orang hafal Quran, orang yang baca Quran, orang alim kan, orang yang amal apa yang ada dalam Quran, biasanya dia tak hancur. Tak hancur. So saya hari pertama saya meninggal, saya pun tak pasti kan. Hari pertama kita semua meninggal nanti, biasanya lah ghalibnya, biasanya ulat dia akan makan kita. Dia akan makan kita sampai tak ada apa-apa. Sampai kita tak ada apa-apa.
pakailah Fair and Lovely ke, Follow Me ke kat muka kan. Hari pertama kita meninggal, ulat akan makan kita tanpa ada MC. Oh, tak ada MC sakit perut, hari ni saya tak makan kan. Ulat dia makan kita, tak ada MC sakit perut ke, nak berhenti jap, tak ada. Dia makan sampai habis. So time tu kita rasa tak ada apa-apa kita. Rupanya memang kita tak ada apa-apa. Apa yang saya banggakan hari ni, apa yang saya ada hari ni, rupanya tak ada apa-apa. Sebab saya pun akan tinggal tulang dan tengkorak saja, kan? Jadi siapa yang kekal, tuan-tuan? Allah Azza wa Jalla kekal. Tu sebab harapan kita, antara yang kita kena harap betul-betul, kalau kita dapat itu qadar ni, tuan-tuan, antara yang bagus kita doa, wahai Allah, sayangilah saya ketika saya dalam barzakh nanti. Bila sampai saya dalam barzakh, wahai Allah, tolong sayang kat saya. Tak ada siapa, tuan-tuan, nak selamatkan saya dan tuan-tuan. Tak ada siapa, kan? Harta kita tak boleh bantu kita. Anak kita dia boleh doakan kita, kan? Kalau anak kita mati, siapa nak doa kita, kan? Siapa lagi, kan? Nabi kata 3 benda yang boleh bantu, kan? Tapi sejauh mana kita nak berharap kepada 3 ni? Kita kena berharap kepada Allah Azza wa Jalla lebih daripada segala-galanya. Siapa nak selamatkan kita, tuan-tuan? Saya dan tuan-tuan pasti 500 tahun, 100 tahun akan datang, pasti saya akan tak ada kat sini. Tuan-tuan pasti satu hari nanti akan tak ada kat sini. Kita kena terima hakikat yang kita daripada tanah dan kita akan kembali kepada tanah. Kena terima hakikat. Tak boleh, kita tak boleh nak nafi, memang tak boleh, aku takkan mati, tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh, kan? Fa in mitta fahumul khalidun, kan? Allah sebut dalam Quran, kan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kamu akan mati dan mereka pun akan mati. Allah sebut dalam Quran. Kita terima hakikat yang satu hari nanti saya dan tuan-tuan saya lah, kan, akan tinggal tulang saja. Orang tak kenal dah siapa Asif, kan? 50 tahun sebelum ni orang tak kenal saya. Asif tak apa, kan? Lagi 500 tahun depan, 50 tahun ke depan, saya pun dah tak ada. Siapa Asif, orang tak kenal, kan? Rupanya kita kena akui yang kita tak ada apa-apa. Yang zat yang maha kekal adalah Allah Azza wa Jal, Tuhan yang ada sekarang. Ada, tengok saya, tuan-tuan. Nabi SAW sedih, kan? Nabi sedih bila Nabi pergi ke Taif. Kan? Lepas orang kejar Nabi, ada ulama bagi tahu sampai 20 batu. 20 batu ni, tuan-tuan kali, bukan kilometer, batu. Batu dalam 60-50 kilometer. Lari-lari lah. Nabi sedih, kan? Nabi angkat tangan, inni ashku ilaika dha'fa quwwati, wahai Allah, aku mengadu padamu lemahnya aku, wahai Allah. Nabi mengadu, kan? Nabi dah wafat, kan? Kalau kita angkat tangan hari ni tersebut, ya Allah, Tuhan yang pernah dipanggil oleh Nabi SAW ketika Nabi, zaman Nabi dulu. Sebab apa? Allah Ta'ala dia tak mati selama-lamanya. Nabi Adam dia sedih bila dia turun dekat dunia, kan? Sedih. Ulama beritahu bertahun-tahun tak angkat muka, tak angkat muka ke atas, segan dengan Allah Azza wa Jalla. Sampailah Allah Ta'ala ilham dekat dia perkataan, Rabbana zalamna, wahai Allah, kami telah zalimi diri kami sendiri, kan? Lepas tu Nabi Adam pun dah wafat dah. Kalau kita ini sedih, kita angkat tangan, kita sedang panggil Tuhan yang pernah dipanggil oleh Nabi Adam AS. Sebab apa? Allah Ta'ala dia tak mati selama-lamanya. No ending. Hayyun la yamut, maha hidup, tak mati selama-lamanya. Dialah, tuan-tuan, Allah Ta'ala yang harapan kita. Tak ada siapa lagi boleh selamatkan kita, tuan-tuan, kan? Yalah, kita, Allah Ta'ala takdirkan kita sebagai manusia, kan? Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, dia tengok batu, dia kata, bagus dia kamu batu. Dia tengok ayam, dia tengok burung, alangkah untungnya kamu, wahai burung, kan? Dia tengok binatang lain, dia kata, untungnya kamu. Orang tanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa tuan cakap macam ni? Dia kata, aku satu hari nanti aku akan dihisab pada Allah Ta'ala. Allah akan tanya detail one by one. Allah akan tanya detail. Tapi kalau tengok burung tu, kan, burung tu bila dah mati langsung tak ada lagi dah nak dibangkitkan ni. Dah habis cerita, tutup buku. Tapi Abu Bakar dia kata, aku risau sebab takut-takut tak lepas daripada pertanyaan Allah. Itu orang yang dijamin syurga, kan? Takutnya dengan Allah Azza wa Jalla, kan? Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dalam surah apa saya pun lupa, bila disebut nama Allah bergemetar hati, kan?
Gementar hati. Sahabat-sahabat Nabi ni sebut nama Allah gementar hati. Itu sebab hari ni Lailatul Qadar yang kita nak ada ni kan, kita sebut nama Allah sungguh-sungguh. Sampai masuk dalam hati, sebut ya Allah, masuk dalam hati. Kan? Sebut subhanallah, masuk dalam hati. Sebab apa? Allah Ta'ala dialah Tuhan segala-galanya. Tak ada lagi Tuhan selain Allah. Buat langit, yang buat bumi, Allah Ta'ala. Kan? Yang buat segala-galanya. Satu hari nanti kita akan jumpa Allah tanpa ada penghadang antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat yang paling besar sekali InsyaAllah tuan-tuan 20 minit tuan boleh. Betul maaf tuan, saya Allah tak pandai nak bagi tazkirah. Kongsi-kongsi kongsi-kongsi. Lepas tu kalau jumpa malam Lailatul Qadar, antara yang saya cadangkan adalah kita doakan orang lain juga. Kita doakan orang lain anak kita, isteri kita, rakan kita kan. Lepas tu malaikat yang dengar doa kita tu, dia akan doakan kita balik. Walakam mithlu dzalik. Kata ya Allah, kawan aku ni dia tak ada motor lagi, ya Allah, bagi motor kat dia Allah. Ta'ala pun malaikat yang dengar doa kita, dia cakap mana? Dia cakap untuk kamu sama juga. Kita pun doa lagi, wahai Allah, kawanku tak kahwin lagi, wahai Allah. Malaikat pun dengar. Malaikat cakap macam mana? Untuk kamu sama juga. Kan? Wahai Allah, kawan aku ni baru kahwin seorang, ya Allah, bagilah kahwin 2 orang. Malaikat pun dengar. Sudah kan? Macam mana tuan? Tapi doa diam lah, jangan kat ruang tamu kan, orang pada dengar kan. Itu antara tips saya kan. Tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah, tak baik daripada saya. Dan kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ورجعنا